Hola guys, okey kita masih lagi dalam topik rangsangan dan gerak balas. Kali ini dalam gerak balas pada tumbuhan. Okey, tumbuhan juga dia ada gerak balas terhadap rangsangan juga seperti mana pada manusia. Manusia kita ada organ deria yang bergerak balas terhadap rangsangan seperti cahaya, bau bahan kimia, bunyi kan. Itu adalah organ deria kita lah bertindak balas dengan terhadap rangsangan. Tapi tumbuhan juga dia ada gerak balas terhadap rangsangan dia. Antara rangsangan yang dia bergerak balas adalah seperti cahaya, air, graviti dan juga sentuhan. Jadi topik ni cikgu nak tajuk kamu salin. Okey, lepas tu yang poin nombor ni. Okey, gerak balas ni terbahagi kepada dua keadaan. Ada dua jenis keadaan pada tumbuhan, iaitu pertama dipanggil gerak balas tropism, satu lagi gerak balas nastik. Okey. Untuk gerak balas terhadap rangsangan seperti air, cahaya, graviti dan juga sentuhan, ini dipanggil tropism. Jadi kalau tumbuhan dia bergerak balas terhadap cahaya, air, graviti dan sentuhan dipanggil tropism. Okey. Jadi kalau yang cahaya pula dia ada nama dia iaitu fototropism, kalau air hydrotropism, kalau graviti geotropism, kalau sentuhan thigmotropism. Okey, nanti kita akan masuk satu persatu. Bahagian tumbuhan yang bergerak ke arah rangsangan dia dipanggil bahagian positif tropism. Dan bahagian tumbuhan yang bergerak ke arah bergerak menjauhi kawasan rangsangan dipanggil tropism negatif. Okey, kurang jelas ya, nanti cikgu akan terangkan. Gerak balas ni dia berlaku secara perlahan, kita tidak nampak secara dengan cepat. Okey, contoh dia kita ada gerak balas terhadap rangsangan cahaya. Okey, gerak balas terhadap cahaya ni kita panggil fototropism. Okay. Bahagian tumbuhan manakah yang bergerak ke arah cahaya? Iaitu semestinya adalah pucuk. Sebab kenapa dia bergerak ke arah cahaya? Sebab dia perlu dapatkan cahaya untuk membuat fotosintesis kan. Jadi pucuk adalah fototropism positif. Okay, menunjukkan tropism positif sebab dia bergerak ke arah cahaya. Tapi kalau cikgu ada soalan, akar dia macam mana bahagian akar tumbuhan? Akar tumbuhan, adakah dia fototropism positif ataupun bukan? Tidak. Sebab akar dia bergerak menjauhi cahaya. Jadi dia adalah akar adalah fototropism negatif. Jadi bahagian tumbuhan yang bergerak ke arah rangsangan dia adalah positif. Bahagian tumbuhan yang bergerak menjauhi rangsangan adalah negatif. Jadi yang fototropism adalah pucuk sahaja. Sebab pucuk dia perlu bergerak ke arah cahaya untuk membuat fotosintesis. Yang ni kamu kena salin. Okey. Hydrotropism pula iaitu akar. Akar dia perlu bergerak ke arah air untuk membuat fotosintesis juga. Jadi akar hydrotropism positif. Kalau pucuk pula, pucuk hydrotropism negatif sebab pucuk dia tidak bergerak ke arah air. Hanya akar sahaja yang bergerak ke arah air. Okey, jadi yang bergerak ke arah rangsangan, sesuatu rangsangan dia adalah positif. Tengok jenis rangsangan dia lah. Okey, kita tengok geotropism pula. Untuk geotropism, akar lah. Sebab akar dia bergerak ke arah graviti. Iaitu pusat graviti bumi ke arah tanah ke bawah lah. Akar tumbuhan menunjukkan geotropism positif iaitu tumbuh ke bawah mengikut arah graviti. Pucuk pula menunjukkan geotropism negatif sebab dia bergerak melawan arah graviti. Jadi pucuk adalah geotropism negatif. Akar geotropism positif. Kalau faham ya, clear kat situ Okey. Kita pergi kepada jenis rangsangan thigmotropism pula. Thigmotropism dia adalah jenis gerak balas sentuhan di mana suluh paut atau batang lilit
dipanggil tigmotropism positif yang berpaut sebarang objek. Jadi bila dia berpaut atau melilit pada sesuatu objek untuk memberi sokongan dipanggil tigmotropism positif. Gerak balas ini membolehkan tumbuhan tumbuh secara menegak untuk memperolehi cahaya dan memberi sokongan terhadap cengkaman pada objek tersebut. Penting semua ni. Okey. Akar menunjukkan tigmotropism negatif. Akar dia tidak melilit. Akar dia tidak melilit. Tumbuhan yang jenis melilit ni seperti kacang botol, jenis pokok-pokok kacang panjang. Jenis pokok-pokok yang melilit ni dia batang dia tu ataupun pucuk dia tu adalah tigmotropism sebab dia perlu melilit pada bahan sokongan dia tu seperti tiang-tiang tu apa yang duduk di sebelahan dia. Jadi akar dia pula tidak melilit. Akar dia negatif tapi batang dan juga pucuk dia adalah positif. Tigmotropism positif. Akar tigmotropism negatif bagi pokok yang jenis melilit, jenis sulur paut. Okey, clear? Okey. Untuk gerak balas yang kedua, selain daripada tropism yang daripada jenis-jenis rangsangan cahaya, air, graviti dan sentuhan, gerak balas yang kedua dipanggil gerak balas nastik. Ada certain tumbuhan sahaja yang melakukan gerak balas nastik. Gerak balas nastik ni dia berlaku dengan lebih cepat serta-merta berbanding gerak balas yang tropism. Tropism dia perlu ambil masa yang lama atau perlahan untuk bergerak ke arah rangsangan. Seperti tropism cahaya dia perlu kita biarkan semalaman atau 2-3 hari barulah pucuk dia bergerak ke arah cahaya kan. Untuk gerak balas nastik ni dia berlaku lebih cepat. Contoh-contoh dia adalah seperti pokok semalu. Dia bergerak balas terhadap sentuhan. Dia terus mengecup. Mengecup. Dia terus tutup daun-daun dia untuk mengelak daripada serangan musuh lah. Biasanya gerakan nastik ni bertindak sebagai pertahanan daripada musuh atau angin yang kuat. Jadi yang ni penting lah semua. Antara pokok-pokok yang yang memberi gerak balas nastik seperti periuk kera. Periuk kera pun jenis gerakan nastik juga tu. Dia boleh bergerak juga. Bahagian dalaman dia punya mangkuk dia tu. Lepas tu kita ada pokok semalu dan juga ini pernah nampak tak yang dalam game Mario tu. Yang ni dinamakan pokok jenis Velos flytrap. Dia memerangkap jenis serangga. Kenapa dia makan serangga ke? Cikgu bercerita sedikit tentang tumbuhan ni. Dia melakukan gerak balas nastik. Satu, sebab untuk mengelak daripada serangan balas serangga. Yang kedua, untuk memperolehi benefit terhadap dia, keuntungan. Antara keuntungan dia boleh dapat daripada serangga ni, tumbuhan yang jenis macam Venus flytrap ni, dia mempunyai kekurangan nitrogen dalam tumbuhan dia tersebut. Jadi dia perlu ada nitrogen yang banyak untuk proses pembesaran dia kan. Jadi macam mana dia perlu dapatkan nitrogen tu? Dia melalui serangga yang terperangkap dalam dia punya bunga dia ni. Jadi bila terperangkap dia akan tutup. Serangga tu lama kelamaan akan mati dalam tu, dilahap. Bukan ditelan, maksudnya dia menyedut sebatian nitrogen dalam serangga tersebut sampai mengecut serangga tersebut untuk pembesaran pokok tersebut lah. Tapi macam mana pula serangga boleh pergi masuk dalam tu dengan sesuka hati? Serangga ni dia tertarik dengan bauan nektar. Ada bauan kimia pada permukaan yang perangkap dia ni. Jadi dia tertarik untuk pergi ke sana. Bila tertarik, tiba-tiba tumbuhan ni memberi gerak balas nastik. Lalu dia terperangkaplah di dalam tumbuhan tersebut. Ini saja cikgu bercerita. Dia tak ada pun dalam soalan exam ke apa ni. Okey. 1.4 gerak balas terhadap rangsangan dalam tumbuhan. Dalam haiwan. Gerak balas dia, antara dia yang dalam topik ni kita belajar tentang penglihatan stereoskopik dengan penglihatan monokular.
Tolong hafal monokular stereoskopik. Okey, stereoskopik ni seperti haiwan yang seperti manusia, kucing, burung hantu mempunyai mata di bahagian hadapan kepala. Okey. Tapi kalau yang monokular pula ni yang terletak di bahagian sisi kepala seperti tikus, kambing, lembu mempunyai penglihatan monokular. Okey. Kita tengok yang ni harimau. Harimau macam manusia, stereoskopik, berada di bahagian hadapan kepala. Okey, untuk arnab monokular. Okey, bahagian tepi kepala. Kita tengok yang ni penting. Tolong hafal, tolong tulis. Okey, apa perbezaan bagi stereoskopik dengan monokular? Okey, stereoskopik melibatkan kedua-dua belah mata. Penglihatan monokular pula dia tidak bertindih sangat mata dia tu. Okay, jadi penglihatan dia melibatkan satu mata, sebab tu dia monokular, satu. Okey, lokasi mata stereoskopik dia bahagian hadapan, monokular pula bahagian tepi mata. Contoh haiwan adalah seperti stereoskopik elang, harimau, burung hantu, manusia. Okey, kalau yang monokular ni kambing, rusa, arnab, burung dan ikan. Cuba kamu tengok contoh haiwan perbezaan antara stereoskopik dengan monokular. Stereoskopik ni dia lebih merujuk kepada pemangsa, haiwan pemangsa. Monokular pula lebih merujuk kepada haiwan mangsa yang dimakan, yang jenis herbivore, yang jenis makan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau yang stereoskopik ni lebih kepada yang jenis menyerang, jadi pemangsa. Nampak? Kita tengok medan penglihatan. Medan penglihatan bagi stereoskopik adalah lebih kecil berbanding monokular. Monokular, medan penglihatan dia lebih besar. Dia boleh nampak bahagian belakang sedikit berbanding stereoskopik. Hanya boleh nampak di bahagian hadapan sahaja. Tidak boleh nampak bahagian siring tepi. Kalau monokular ni dia boleh nampak bahagian tepi lagi. Tidaklah terlalu belakang sangat, tapi dia boleh nampak bahagian tepi lagi. Okey, itu monokular dengan stereoskopik medan penglihatan dia. Okey, kebaikan dia. Yang ni biasa dalam soalan akan keluar. Apakah kebaikan stereoskopik banding beza kan? Okey, untuk stereoskopik kebaikan dia boleh melihat objek dalam 3 dimensi. 3 dimensi itu macam kita lah sekarang. Itu panjang, lebar dengan tinggi. Dan yang paling penting dia adalah dia boleh menganggar jarak dan kedudukan objek dengan lebih tepat. Jadi sesuailah sebagai mata ni untuk pemangsa. Contohnya harimau. Sebab dia boleh menganggar haiwan yang berada di hadapan dia, sama ada dia boleh kejar atau tidak. Dia boleh menganggar seberapa jauh. Kalau haiwan yang perlu menjadi mangsa dia tu berada sangat jauh, dia tidak akan kejar. Jadi maksudnya dengan penglihatan stereoskopik ni dia membolehkan dia boleh menganggar kedudukan suatu objek dengan lebih. Okay, untuk monokular pula apa kelebihan dia? Dia boleh mengesan mana-mana pemangsa yang berada mana-mana arah sebab medan penglihatan dia sangat besar. Jadi kalau kamu bergerak daripada arah belakang, kalau secara perlahan mungkin dia tak akan perasan, tapi bergerak dengan bergerak sedikit atau ke arah tepi sedikit je, dia akan boleh lebih nampak sebab medan penglihatan monokular ni sangat luas. Jadi kelebihan dia boleh mengesan mana-mana arah yang pemangsa ingin tangkap dia. Okey. Okey, yang tu kamu kena salin. Sekarang kita masuk kepada pendengaran stereofonik. Apa yang dimaksudkan dengan pendengaran stereofonik? Pendengaran stereofonik ialah pendengaran menggunakan kedua-dua belah telinga. Okey, ini kena salin. Pendengaran stereofonik membolehkan kita menentu arah bunyi dengan lebih tepat. Kebanyakan haiwan mempunyai penglihatan monokular yang mempunyai stereofonik ni. Okey, kepentingan pendengaran stereofonik ni bagi manusia adalah menentu lokasi sumber bunyi. Okey, pendengaran stereofonik membantu haiwan pemangsa dan menentukan lokasi mangsanya. Okey, semuanya. Sebenarnya pendengaran kita ni kebanyakan semua menggunakan pendengaran stereofonik. Okey, kedua-dua belah telinga, kiri dan kanan. Okey.
Sebaliknya, pendengaran stereofonik juga membantu haiwan mangsa untuk menentu lokasi pemburu dan melarikan diri. Tengok tak? Haiwan mangsa pula menentukan lokasi mangsa, tapi untuk mangsa pula menentukan lokasi pemburu supaya dia boleh melarikan diri daripadanya. Jadi maksudnya pemangsa dengan mangsa kedua-duanya adalah jenis pendengaran stereofonik. Okay. Frekuensi pendengaran haiwan. Okey, antara frekuensi pendengaran haiwan. Kamu tengok untuk singa laut 450 hingga 50,000 Hz. Ikan dolphin sampai 100,000 Hz. Tengok yang paling tinggi. Siapa yang paling tinggi dekat sini? Ni kelawar paling tinggi. Maksudnya frekuensi yang paling tinggi dia boleh dengar. Frekuensi paling rendah dekat sini yang dia boleh dengar adalah gajah. Gajah 16 dia boleh dengar. Okey, bunyi yang perlahan sangat-sangat dia boleh dengar lagi. Okey, itu dia untuk jenis-jenis julat frekuensi haiwan. Sampai situ saja untuk kali ini. Habis dah bab untuk rangsangan dan gerak balas. Jumpa lagi pada topik yang akan datang. Salam.